Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Rosli. Nombor matrik saya ialah A19A0301. Jadi, bagi menyiapkan pentaksiran akhir kami telah diminta untuk menghasilkan satu projek video yang menarik dan kreatif berkaitan dengan isu praktikal, isu semasa, cabaran berkaitan topik-topik dalam gelagat pengguna dalam perucitan. Oleh itu, saya telah memilih topik yang ke-12 iaitu membuat keputusan pengguna bagi menyelesaikan pentaksiran akhir saya. Kalian pasti tertanya-tanya, apakah itu membuat keputusan pengguna? Jadi, saya akan menerangkan apakah itu membuat keputusan pengguna. Membuat keputusan pengguna merupakan satu proses yang melibatkan pengguna untuk mengenal pasti keperluan mereka, mengumpulkan maklumat, menilai alternatif dan kemudian membuat keputusan membeli mereka. Tingkah laku pengguna mungkin ditentukan oleh faktor ekonomi dan psikologi dan dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti nilai sosial dan budaya. Tingkah laku membuat keputusan pengguna adalah prosedur yang rumit dan melibatkan semua perkara mulai dari pengecaman masalah hingga aktiviti pasca pembelian. Setiap pengguna mempunyai keperluan yang berbeza dalam kehidupan seharian mereka dan inilah keperluan yang perlu dibuat daripada membuat keputusan yang berbeza. Keputusan boleh menjadi rumit, membandingkan, menilai, memilih serta membeli dari berbagai produk bergantung pada pendapatan pengguna mengenai produk tertentu. Ini memberikan pemahaman dan kesedaran mengenai masalah asas proses pengambilan keputusan pengguna bagi pemasar untuk membuat produk dan perkhidmatan mereka berbeza daripada yang lain di pasaran. Saya harap anda faham dengan apa yang saya jelaskan berkenaan dengan membuat keputusan pengguna. Jadi, saya akan meneruskan perbincangan kita dengan 3 tahap dalam membuat keputusan. Yang pertama ialah penyelesaian masalah meluas. Dalam membuat keputusan yang banyak, pengguna tidak mempunyai kriteria yang ditetapkan atau menetapkan untuk menilai produk dalam kategori tertentu. Di sini, para pengguna tidak pernah mengecil dengan bilangan jenama yang mereka ingin pertimbangkan dan supaya usaha membuat keputusan mereka boleh diklasifikasikan sebagai penyelesaian masalah yang meluas. Dalam set ini, menyelesaikan masalah fasa pengguna memerlukan banyak maklumat untuk menetapkan kriteria berdasarkan jenama tertentu boleh diadili. Yang kedua ialah penyelesaian masalah terhad. Dalam penyelesaian masalah terhad, pengguna telah menetapkan kriteria asas atau standard untuk menilai produk. Walau bagaimanapun, mereka tidak secara sepenuhnya menetapkan keutamaan yang ditetapkan dan mereka mencari maklumat tambahan untuk memilih di antara produk atau jenama lain. Yang ketiga ialah tingkah laku tindak balas yang rutin. Di sini dengan tingkah laku tindak balas yang rutin, pengguna mempunyai pengalaman dengan produk dan mereka telah menetapkan kriteria yang mereka cenderung untuk menilai jenama yang mereka sedang mempertimbangkan. Dalam sesetengah keadaan, mereka mungkin mahu mengumpul sedikit maklumat tambahan, manakala dalam orang lain, mereka hanya boleh menyemak apa yang mereka ketahui. Dalam penyelesaian masalah yang banyak, pengguna mencari maklumat lanjut untuk membuat pilihan. Dalam penyelesaian masalah yang terhad, pengguna mempunyai idea asas atau kriteria yang ditetapkan untuk penilaian. Manakala dalam tingkah laku tindak balas yang rutin, pengguna hanya memerlukan sedikit maklumat tambahan. Dalam dunia persaingan yang sempurna, pengguna jarang mempunyai semua maklumat sehingga ia dipanggil keputusan yang sempurna. Terdapat 3 pandangan iaitu pandangan pasif, pandangan kognitif
dan juga satu pandangan emosi. Pandangan pasif adalah sama sekali bertentangan dengan pandangan ekonomi. Di sini adalah dianggap bahawa pengguna adalah tidak dapat dipertikaikan dan tidak rasional ketika membuat pembelian. Had utama paparan ini adalah bahawa pengguna juga mencari maklumat tentang alternatif yang ada dan membuat keputusan yang rasional atau bijak dan membeli produk atau perkhidmatan yang menyediakan kepuasan yang paling besar. Pandangan kognitif iaitu model kognitif membantu individu untuk memfokus kepada proses di mana mereka boleh mendapatkan maklumat mengenai jenama terpilih. Dalam rangka kerja pandangan kognitif, pengguna secara aktif mencari produk atau perkhidmatan tersebut yang boleh memenuhi keperluan mereka. Akhir sekali ialah satu pandangan emosi. Satu pandangan emosi ialah pengguna dikaitkan dengan perasaan atau emosi yang mendalam seperti ketakutan, kasih sayang, harapan dan sebagainya. Emosi ini berkemungkinan besar melibatkan. Seterusnya ialah proses pengguna membuat keputusan. Akibat kesuntukan masa, maka saya akan menerangkannya secara sepintas lalu. Yang pertama ialah perlu pengiktirafan. Yang kedua ialah pencarian maklumat. Yang ketiga ialah penilaian alternatif. Yang keempat ialah pembelian. Yang kelima ialah penggunaan. Yang keenam ialah penilaian selepas penggunaan. Akhir sekali ialah pelupusan. Itu sahaja daripada saya. Maaf jikalau saya ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Sekian, terima kasih.